Apakah prosedur yang boleh kita expect untuk direct transfer dan double transfer? Kita mulakan dengan pemindahan terus atau direct transfer ini, yang mana mestilah dimulakan dengan peguam menghantar satu surat kepada pemaju untuk memohon pengesahan mengenai hartanah tersebut. Ini penting ya bagi memastikan penjual adalah pemilik beneficiary untuk hartanah tersebut di dalam rekod pemaju. Begitu juga dengan alamat hartanah, rekod bank pembiaya jika ada hutang bank lagi, sama ada dokumen hak milik individu atau serata telah dikeluarkan dan sama ada pemaju bersetuju untuk memindah milik terus hak milik kepada pembeli baru. Setelah itu, pemaju akan mengeluarkan satu surat pengesahan yang menyatakan siapa pemilik beneficiary, alamat hartanah, maklumat bank pembiaya sekiranya masih ada hutang bank tadi, dan bahawa mereka bersetuju untuk membuat pindah milik secara direct transfer kepada pembeli yang baru. Dalam surat pengesahan tersebut juga dinyatakan charge yang perlu dibayar kepada pemaju sebagai administrative fee untuk membuat pindah milik secara direct transfer ini. Okey, sebagai contoh hartanah di Laman Haris, Puncak Alam, di mana pemajunya Peregang Pinnacle menyatakan di dalam surat pengesahan bayaran yang mana sejumlah wang RM1,000 perlulah dibayar oleh pemilik untuk proses direct transfer ini. Manakala bagi satu hartanah di Pangsa Puri Baiduri di Persiaran Tasik Kesuma, pemaju menyatakan sejumlah wang RM630 perlu dibayar sebagai administrative fee mereka. Dan bagi hartanah PKNS pula, PKNS mengenakan charge sebanyak RM500 untuk proses direct transfer. Okey, berbeza pula senarionya sekiranya pemaju telah bankrupt dan diambil alih oleh pelikuidasi yang dilantik, di mana charge sebanyak 1% hingga ke 3% daripada harga jualan rumah perlu dijelaskan oleh pemilik. Jadi daripada sini dapatlah kita simpulkan administrative fee telah ditetapkan oleh pemaju atau pelikuidasi dan bukanlah ditetapkan oleh pihak peguam sesuka hati. Dan administrative fee ini perlu diingatkan adalah menjadi tanggungjawab pemilik asal atau penjual, bukanlah tanggungjawab pembeli untuk menjelaskan administrative fee ini kepada pemaju. Okey, selain daripada itu, di dalam surat pengesahan tersebut ada dinyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan perlu disertakan bersama-sama semasa menghantar dokumen pindah milik kepada pihak pemaju, yang antaranya salinan kad pengenalan pembeli, salinan perjanjian jual beli di antara penjual dan pembeli yang telah di-stamp lah, dan surat daripada JMB yang menyatakan tiada tunggakan yang belum dibayar oleh pemilik untuk hartanah ini, dan bil-bil dan cukai pintu pun mereka nak tengok juga adakah sudah ditukar milik kepada pemilik dan bukan di atas nama pemaju lagi lah. So jadinya bagi hartanah yang terdapat sekatan seperti kos rendah, pihak pemaju akan meletakkan syarat sebelum menyerahkan dokumen hak milik kepada peguam, iaitu satu kebenaran daripada Lembaga Perumahan Hartanah Selangor yang perlu didapatkan terlebih dahulu dan dikemukakan kepada pemaju. Ini merupakan salah satu kes saya pernah buat untuk hartanah Pangsa Puri Baiduri untuk projek Bandar Tasik Kesuma, di mana hartanah tersebut ialah hartanah kos rendah yang memerlukan kebenaran daripada LPHS atau Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, dan hartanah ini adalah hartanah berstatus pegangan bebas dan tiada sekatan kepentingan di atasnya. Jadi hanya perlu memohon kebenaran lokos sahaja. Okey, pemaju telah meletakkan syarat ya supaya surat kebenaran LPHS tersebut diserahkan dahulu sebelum mereka melepaskan dokumen hak milik. Berbeza pula ya bagi hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan yang memerlukan kebenaran daripada pejabat tanah sebelum urusan pindah milik dibuat. Okey, beberapa dokumen yang perlu dihantar kepada pemaju bagi memudahkan mereka untuk memohon batal ganti. Antara dokumen yang diminta ialah cukai tanah, cukai taksiran, penyata penyelenggaraan, bil air yang tiada tunggakan padanya.
Batal ganti ialah satu permohonan untuk membuat pembetulan di dalam blanket consent, iaitu satu kebenaran secara menyeluruh yang membenarkan pemaju untuk memindah milik semua unit kepada pemilik-pemilik beneficiary. Jadinya batal consent ini adalah untuk membatalkan nama penjual dan menggantikannya kepada nama pembeli. Dan di samping itu juga pemaju juga akan memberi contoh borang pindah milik dan salinan geran untuk dijadikan rujukan oleh peguam dalam menyediakan borang pindah milik, kerana maklumat-maklumat pemaju ni berbeza ya. Sebenarnya lain pemaju lain dia punya details dan lain juga yang akan sign dokumen. Okey, jadinya peguam akan menyediakan borang pindah milik tersebut berdasarkan contoh borang yang diberikan. Setelah borang pindah milik tersebut telah siap, peguam akan meminta untuk pembeli menandatangani borang tersebut bersama-sama perjanjian jual beli hartanah ini. So seterusnya peguam akan menghantar borang pindah milik tadi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan administratif yang diberikan oleh penjual tadi kepada pemaju. Okey, di sini pemaju akan memeriksa dokumen dan menandatangani borang pindah milik. Dan pemaju akan memulangkan semula borang tersebut yang telah ditandatangani beserta geran. Geran ini akan diberi sekiranya dokumen yang diminta dalam surat pengesahan telah dihantar kepada pemaju. Jika tak dihantar, mereka tak akan lepaskan geran ini. Dan juga dokumen batal ganti sekiranya hartanah ini tertakluklah kepada sekatan kepentingan. Okey, selanjutnya setelah peguam mendapat dokumen tersebut, peguam akan menghantarlah dokumen batal ganti ini untuk CTC atau salinan diakui sah pejabat tanah. Dan seterusnya setelah mendapat semula daripada pejabat tanah, dokumen batal ganti ini akan disertakan bersama dokumen permohonan kebenaran gadaian di pejabat tanah bagi tujuan mendapat kebenaran untuk gadaian pula. Okey, sekiranya pembeli ini berhasrat untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi perbankan. Okey, selepas mendapat kebenaran untuk menggadai hartanah ini, peguam akan selanjutnya menyetem dan atau adjudicate dokumen pindah milik yang telah ditandatangani oleh pemaju dan pembeli. Dan setelah notis taksiran dikeluarkan dan sijil stem telah dijana, dokumen pindah milik dan gadaian ini akan diserahkan ke pejabat tanah untuk proses pendaftaran, iaitu proses tukar nama dan daftar gadaian. Dan perlu diingatkan, duty stem pindah milik dan caj pendaftaran di pejabat tanah ini perlu dibayar oleh pembeli. Okey, kita selesai untuk pemindahan terus atau direct transfer. Saya harap anda bersedia lagi untuk mendengar mengenai pemindahan berganda atau double transfer. InsyaAllah boleh. Okey, bagi pemindahan berganda atau double transfer ini pula prosesnya akan sedikit panjang hari ini, kerana seperti yang saya maklumkan di awal perbincangan kita sebentar tadi, bahawa proses penukaran nama akan bermula daripada pemaju kepada pemilik asal atau penjual. Kemudian daripada penjual kepada pembeli. So mari kita mulalah mendalami proses pemindahan berganda ini, yang mana akan dimulai seperti biasa dengan menulis surat kepada pemaju terlebih dahulu untuk memohon pengesahan mengenai hartanah tersebut. Yang mana saya ada sebutkan sebentar tadi, ini penting bagi memastikan penjual adalah pemilik beneficiary untuk hartanah tersebut yang berada dalam rekod pemaju dan juga pengesahan ini kita untuk dapatkan juga alamat hartanah, rekod bank pembiaya sekiranya ada dan sebagainya. Okey, pengesahan ini tujuan untuk mendapatkan pengesahan sama ada dokumen hak milik individu atau strata telah dikeluarkan dan sama ada pemaju bersetuju untuk memindah milik terus hak milik kepada pembeli yang baru. Setelah itu, pemaju akan mengeluarkan surat pengesahan yang menyatakan pemilik beneficiary ini adalah penjual yang sekarang, alamat hartanah, maklumat bank sekiranya adalah okey, dan dalam surat pengesahan ini juga mereka menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju untuk membuat pindah milik secara direct transfer. Sebaliknya, mereka meminta hartanah tersebut disempurnakan ke atas pemilik asal atau penjual terlebih dahulu.
pihak pemaju juga akan meminta segala tunggakan ke atas hartanah ini diselesaikan terlebih dahulu dan beberapa dokumen sokongan perlulah disertakan seperti Deed of Receipt and Reassignment sekiranya hutang telah selesai dan surat daripada pihak JMB yang menyatakan tiada tunggakan yang belum dibayar oleh pemilik dan juga bil serta cukai pintu yang sudah kepada nama pemilik lah daripada nama pemaju. Okey, daripada sini bermulalah proses double transfer yang mana penjual akan menandatangani borang pindah milik atau borang 14A yang mana untuk transfer daripada pemaju kepada penjual. Okey, semasa ini juga pemilik juga akan menandatangani perjanjian jual beli yang di dalamnya ada terdapat satu klausa yang menyatakan pindah milik pertama atau first transfer ini perlu diselesaikan dalam masa 6 bulan. Hal ini bagi mengelakkan pihak penjual melengah-lengahkan masa menyelesaikan pindah milik pertama ini. Setelah pemilik atau penjual menandatangani borang pindah milik ini berserta dokumen sokongan yang diminta dalam surat pengesahan pemaju tadi akan dihantar kepada pemaju untuk ditandatangani oleh pengarah atau wakil berdaftar. Okey, setelah pemaju menandatangani borang pindah milik, pemaju akan menghantar borang pindah milik kepada peguam. Dan dokumen hak milik atau geran ini pemaju akan serahkan setelah mendapat dokumen sokongan yang mencukupi dan memenuhi syarat dan kehendak di dalam surat pengesahan pemaju yang mereka hantar awal-awal tadi. So hal ini adalah bagi mengelakkan sebarang tunggakan terdapat ke atas hartanah tersebut. Bagi hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan, pemaju juga akan sertakan bersama-sama blanket consent, iaitu yang mana saya ada terangkan tadi, ia adalah satu kebenaran secara menyeluruh yang membenarkan pemaju untuk memindah milik semua unit kepada pemilik-pemilik beneficiary, dan sekiranya masih mempunyai hutang bank, pendaftaran gadaian perlu dilakukan. Ini seperti yang ini adalah bagi melindungi kepentingan bank yang telah memberi pembiayaan untuk pembelian hartanah ini. So pemilik juga perlu melantik peguam untuk membuat pendaftaran gadaian, kemudian menandatangani borang gadaian atau borang 16A tadi, yang mana kemudiannya akan kita mohon juga kebenaran menggadai. Okey, jadi ada juga situasi-situasi di mana bank bersetuju untuk tidak mendaftar gadaian, sebaliknya boleh melepaskan kepentingan mereka ke atas hartanah itu melalui Deed of Receipt and Reassignment. Okey, sejurus mendapat borang pindah milik daripada pemaju, peguam akan menyetem dokumen pindah milik itu yang mana kami panggil proses ini sebagai adjudication. Dan setelah notis taksiran dan sijil stem dikeluarkan, peguam akan menghantar dokumen untuk proses pindah milik ke pejabat tanah. Okey, kemudian dokumen hak milik atau geran yang telah didaftarkan ke atas nama pemilik atau penjual akan dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey, perlulah diingatkan di sini segala charge daripada duty stamp pindah milik yang pertama ini, pemohonan kebenaran sekiranya ada sekatan hinggalah pendaftaran di pejabat tanah adalah ditanggung oleh penjual atau pemilik asal. Setelah mendapat dokumen hak milik atau geran daripada pejabat tanah, peguam akan menyetem atau adjudicate dokumen pindah milik untuk pindah milik kedua pula kepada pembeli yang terkini, daripada penjual kepada pembeli yang terkini. Dan setelah notis taksiran dan sijil stem dikeluarkan, peguam akan menghantar dokumen untuk proses pindah milik ke pejabat tanah. Dan segala charge antaranya duty stamp untuk pindah milik kedua ini, pendaftaran fee pendaftaran pindah milik di pejabat tanah adalah ditanggung oleh pembeli. Okey, setelah mendapat salinan penyerahan berserta carian persendirian yang menyatakan pindah milik kedua berjaya didaftarkan di pejabat tanah, peguam akan teruskan dengan proses advice lah untuk baki harga belian. Okey, wallahualam.
Oh, malam. Itu panjang kan proses dua-dua ni, tak kisahlah walaupun direct transfer pun masih panjang. Tapi double transfer seperti apa yang Cik Dayan kata, lagi panjang, macam sedikit. Jadi kalau kita mula dengar penjelasan Cik Dayang dari soalan pertama tadi, mungkin pembeli akan terfikir yang direct transfer, double transfer ni bukanlah satu proses cukup rumit kerana ia hanya menyebabkan maju. Tapi yang setelah kita dah dengar jawapan untuk soalan nombor 2 ni, kita faham yang bahawa walaupun dia pemain dia tak ditanggungjawab di atas pemaju, tapi ia masih melibatkan pelbagai pihak lain seperti pihak bank, pejabat tanah dan semestinya juga pihak peguam. Jadi dan walaupun kita mungkin melalui proses transfer pun, kita tak boleh menganggap yang proses itu akan menjadi cepat.